Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh, yang mana kita sebagaimana biasalah pada hari Sabtu ni insya-Allah kita akan akad pula satu majlis mengenai dengan pentafsiran, iaitu Al-Quranul Karim. Kerana kita telah berhenti mari beberapa bulan yang telah lepas, maka insya-Allah kita nak mulalah pula sedikit, iaitu daripada isi kandungan ayat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala telah firman di dalamnya. Kerana Al-Quranul Karim adalah sebagaimana kita tahu, iaitu dia adalah satu perlembagaan kita,
Yang wajib kita sebagai orang Islam kena ambil tahu. Yang wajib kita ni orang Islam kena belajar isi kandungan Al-Quranul Karim supaya nakwi kita itu dapatnya hidup dengan cara bahagia dan istimewa. Pastilah kita kena tahu isi kandungan Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala nak royak gapo kepada kita. Jadi belum daripada kita nak pergi tu kita sebagaimana duk royaklah, kita nak mulanya pada perjumpaan kita hari mingguan ni, kita duk tak kata hari Sabtu dan hari Ahad lah. Ambil 2 hari itu dulu. Insya-Allah taala lepas daripada sembahyang maghrib kita mari tengok isi kandungan pentafsiran daripada surah Al-Ghafir. Surah Ghafir, kerana kita telah tafsir dah surah Az-Zumar habis di dalam bulan Ramadan. Kemudian kita berhenti mari lama kerana sibuk beberapa perkara. Nanti kita tengok pula lah hari ni kita nak tengok kata apakah isi kandungan daripada surah Al-Ghafir. Suratul Ghafir ataupun dikenalkan dengan suratul Mu'min. Khilaf ulama. Nah, khilaf ulama dalam ini surah. Surah ini diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, mengandungi 85 ayat semua. Mengandungi 85 ayat semua. Pendapat yang gagah lagi rajah di sisi ulama tafsir sebagai yang dinakalkan oleh Ibnu Atiyah di dalam Al-Muharrar dia, kitab tafsir, dan Al-Wahidi dan lain-lain lagi daripada tokoh alim ulama kita ni, dia rakyat kata semua isi kandungan suratul Ghafir ataupun suratul Mu'min turunnya di Makkah Al-Mukarramah. Turun di mana? Turun di Makkah Al-Mukarramah. Sumber jadi tempat khilafnya, iaitu tempat khilaf di antara ulama kita tentang apa? Tentang meletakkan nama surah ni. Ada setengah tak nama suratul Ghafir kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di awal daripada surah tu iaitu Ghafiriz Dzam. Allah taala mengampunkan, mana mengampunkan dosa-dosa. Setengah daripada ulama ia ambil daripada ayat yang ke-28, iaitu ayat yang ke-28 berkenaan dengan seorang daripada orang duk bawah kereta Firaun, dia itu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Tu. Mana kata ambil daripada tu. Berkata seorang yang beriman daripada seseorang lelaki yang beriman daripada orang-orang Firaun. Mana kata orang duk wah kata Firaun yang menyembunyikan, yang dia itu sembunyikan imannya. Yang dia itu sembunyikan apa? Imannya. Maka ulama pun jadi ambil daripada 2 tempat ambil itu, daripada ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang kita dengar tadi itu, meletakkan nama bagi ini surah. Tu nama bagi ini surah. Itu nak kita faham dengan cara sekaligus supaya gapo, supaya kita tu nak pergi di dalam isi kandungnya dia tu pastilah kita ambil sedikit daripada tautiah ataupun muqaddimah, awal sedikit daripada nama-nama surah dan dia turun di mana dan ayat dia tu mengandungi berapa. Situlah tempat yang kita itu kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Baik, marilah kita tengok sedikit daripada ayat suratul suratul Ghafir ataupun suratul Mu'min. Ikutlah kita nak panggil suratul Ghafir pun tak apa,
suratul Mu'min pun tak apa. Dua-dua ni adalah tempat yang dikatakan, yang dicakapkan oleh para ulama kita belaka. Tempat hak ulama kita kecek yang adanya sumber tempat ambil daripada kalam Allah Ta'ala dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun tak ada gapo lah. Kita pun terimalah daripada apa huraian yang dikatakan oleh alim ulama kita. Jadi mari kita tengok sedikit daripada surah ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala dia mulakan surah ni dengan Hamim. Maka muqaddimah awal tu basmalah tu tentu dah pakat sebulak suara daripada alim ulama kata dia tu bukan daripada ini surah. Akan tetapi mustahabnya kita sebagai orang Islam hendaklah kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim, dan pembahasan kita telah bahas dah di dalam pentafsiran surah Al-Fatihah dulu. Kita tafsir dengan cara detail dah di sana. Siapa dia hendak maka hendaklah rujuk di sanalah. Dan seterusnya kita nak masuk sedikitlah daripada isi kandungan surah Al-Ghafir. Suratul Ghafir. Bukan ada Suratul Ghafir. Dia ni turun di mana saat ni? Iaitu turun di Makkatul Mukarramah. Allah Jalla wa Ala telah firman kata Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Mari dengar Hamim. Hamim ni adalah satu perkataan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bercakap. Quran ni di sisi ahli sunnati wal jamaah, yakni kalam Allah Jalla wa Ala yang Tuhan cakapkan dengan ini perkataan. Dengan ini perkataan, dengan ini huruf. Nampak tu tak? Kalam dia ni kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi hari kiamat nanti dia akan ditarik balik perkataan ni daripada mushaf kita, daripada dada orang hafal Al-Quran, kembali klik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak tertinggal satu huruf pun di dalam Al-Quran akan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi daripada Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang sabit daripada baginda. Maka walaupun dia mauquf tapi hukum dia marfu'. Kenapa? Kerana perkara tu adalah perkara yang ghaibiyah, perkara yang nak mikir ijtihad dengan akal tak boleh. Pasti kena dengarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka huruf muqatta'ah ni sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita, dan kita nak berjalan ada beberapa pendapat. Tetapi yang kita nak berjalan ini iaitu dia tu salah satu daripada huruf al-muqatta'ah, orang panggil. Huruf muqatta'ah yang dia itu serahnya hakikat dan makna dia tu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini panggil huruf muqatta'ah. Nah, huruf muqatta'ah. Baik. Setengah ulama dia kata Hamim ni adalah satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi pendapat-pendapat ulama yang kata lebih daripada apa yang kita itu bawa data di sini. Walaupun begitu, jadi Hamim ni pendapat yang gagah lagi disokongi oleh dalil-dalil yang sabit daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Molek sekali tokoh ulama berjalan kata dia adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama alif lam mim, seumpama lagi alif lam mim sad dan sebagainya, tasim mim dan sebagainya, itu panggil huruf muqatta'ah. Ada bab dia khusus yang kita itu tak mau nak bicara di sini lagi. Insya-Allah bab huruf muqatta'ah kita akan betul ketah kerja kita satu persatu apakah pendapat ulama yang dia itu kata di sana. Cuma di sini kita nak tengok kepada isi kandungan suratul Ghafir
biar dulu. Tuhan kata di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata tanzilul kitab. Tanzilul kitab. Apa makna tanzilul kitab? Makna turunnya Al-Quran. Tanzil, turun. Al-Quran itu adalah kitab. Al-kitab di situ maknanya Al-Quran. Kitab, tanzilul kitab ay tanzilul Quran. Menurunnya akan Al-Quran. Menurun akan Al-Quran. Daripada mana turun Al-Quran itu? Minallahi. Turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran ini adalah kalam Allah. Ya Allah Ta'ala bercakap dengannya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala wak turunkan Al-Quran. Tuhan yang wak turunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala kata di dalam ayat lain, Tuhan kata wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Quran itu tu turun. Makna kata perkara yang turun daripada Allah. Perkara di situ makna kan? Mana sifatun min sifatillah. Salah satu daripada sifat Allah iaitu kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi makna wak turun dengan ini ni kerja wak turun mari ni, menurun tu kerja Tuhan. Wak turun mari tu nazala bihi ruhul amin. Yakni Jibril alaihi salam yang buat turunkan akan Al-Quranul Karim. Bukan Al-Quran yang kita duk baca depan kita ni kalam Jibril. Bukan. Wala kalam, bukan kalam Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan dia adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh. Takallamallahu biha. Allah Ta'ala bercakap dengannya. Ini adalah aqidah pegangnya ahli sunnati wal jamaah. Kata Quran hadap depan kita ni adalah kalam Allahu Jalla wa'ala. Kalam siapa? Kalam Allahu Jalla wa'ala, yang turun daripada Allah. Sebab tu dia kata minallah, daripada Allah. Bayan turun tu daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala bersifat macam mana? Al-Aziz. Kalimah Al-Aziz ni mana zil izzah, mana ampunnya kemegahan, perkasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak siapa pun boleh nak mengatasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapakah alim ulama kita kata, dia kata tanzilul kitab biminar rahman, tak kata minar rahman ataupun daripada minar rahim. Dia kata di sini tanzilul kitab biminallahi al-aziz. Apa kata al-aziz? Kerana wari sifat nama Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu daripada nama Allah iaitu Al-Aziz. Ada di dalam itu izzah, sifat kemegahan, sifat kemuliaan, perkasa. Tidak siapa pun boleh nak melemah akan Allahu Jalla wa'ala. Tak ada siapa pun boleh nak melemah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmat Allah Ta'ala wari di sini sebagaimana katanya mufassirun, ahli-ahli tafsir, nak rayak kata ini kalam Allah, tidak siapa pun kuasa nak bawa datang seumpama kalam Allah. Nak ayat kata datang dengan Al-Aziz di sini, nak ayat kata Tuhan ni sangat perkasa, sangat kuasa, lebih dia, tak ada siapa pun boleh mengatasi dia, boleh melemahkan dia. Nah, boleh mendhaifkan dia, gitu lagi ni katalah. Nak menunjuk atas apa? Nak menunjuk atas kalam Allah Ta'ala ni tak ada siapa pun boleh nak bawa datang walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf daripada huruf Al-Quran yang dia itu daripada huruf tu melekat pi jadinya surah. Daripada surah pun, daripada satu surah pun tak boleh nak bawa datang. Qul fa'tu bisuwarin min mithlihi. Kata olehmu ya Rasulullah kepada mereka yang tak mau nak beriman dengan Al-Quranul Karim, cari awak datang satu surah seumpama Al-Quranul Karim. Tak kuasa. Tak kuasa. Bagi satu surah pun tak kuasa. Yang kata hak lain. Ayat lain tadi Allah Subhanahu wa ta'ala ayat kata kalau beripung campur tangan di antara jin dan manusia nak bawa datang seumpama Al-Quran ni pun tak boleh juga. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kata olehmu ya Rasulullah kepada manusia, kalau beripun manusia dan jin, ini ijtama'atil insu wal jin ala, di atas apa himpun,
ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Wari seumpama Al-Quran. La ya'tuna bimithlih. Tuhan kata tak kuasa mereka itu nak bawa datang seumpamanya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, sekalipun mereka itu capur tangan dengan cara sungguh-sungguh, tak kuasa nak bawa datang. Ini Al-Quranul Karim yang tidak siapa pun kenakan pangkat dia malaikat ulul ilm. Puak-puak yang punya ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Sebab tu orang yang ada ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul, dia megah, dia berasa agung terhadap kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mendahului kalam mana-mana pun di atas kalam Allah dan kalam Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu dah. Itu sebab tanzilul kitabi minallahi al-aziz, sangat perkasa. Satu lagi al-alim. Mari dua nama sini. Nah, al-aziz, al-alim. Kalau kata al-aziz satu tu pun madadah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kata minallahil azizil alim. Apa bagi alim pula satu lagi? Nak ayat kata Allahu Jalla wa Ala waktu turun Quran ini bukan waktu turun dengan kejahilan. Dan Al-Quran itu bukan perkara yang nak menjahilkan manusia. La, bukan lagu tu. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun. Allah Ta'ala waktu turunnya Al-Quran tu dengan ilmu Allah. Makna kan dengan ilmu Allah, susunan dia, makna dia, cara cara pembincangan dia, hukum dia, kisah yang ada dalam tu, semua tadi itu gapo? Semua itu panggil hudal linnas, pertunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan, pertunjuk serta keterangan yang mengandungi dalam tu perkara yang jadi faedah bagi manusia. Dan boleh beza perkara dengan Al-Quran ni, perkara yang hak dan perkara yang batil, perkara yang benar dengan perkara yang tak benar, bil Quranil Karim, dengan Al-Quranul Karim. Sebab tu Tuhan kata minallahi al-azizil alim. Kalimah al-alim daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, lagi dia itu sangat gapo nama ni, alim, mengetahui. Tuhan tahu ayat ni kena duk sini, ayat ni kena duk sini, ayat ni pedah ya gini, ayat ni pedah ya gini, ayat ni hukum gini, ayat ni hukum gini. Itu nak kita tahu kata Al-Quranul Karim mempenuh di dalam tu dengan ilmu pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nak mengajarkan akan manusia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nak mengajar manusia apa hak manusia tak tahu. Hak besar sekali mengajar dengan wahyu. Nampak tu tak? Itulah makna kata tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang waktu turun kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan kepada Jibril alaihissalam buat turunnya kalam dia. Kalam ni ambil dari mana? Ambil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril dengar daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama dia hafalkan akan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia dengar daripada Tuhan, buat turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak capur walaupun satu huruf pun kalam hak kita dah baca ni, iaitu perkataan Jibril atau perkataan Nabi Muhammad, tidak. Nampak? Perkataan Allah Ta'ala 100%. Itu tak? Iaitu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala 100%. Tidak campur apa-apa pun daripada kalam-kalam kalam Jibril ke, kalam Nabi Muhammad ke, kalam mana-mana pun tak. Dia itu kalam Allah yang sunyi daripada kalam lain-lain. Mana tak ada kalam lain. Kalam Tuhan hanya jua satunya sahaja. Baik. Itu kita nak kita faham kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ini khija dia waktu turunnya Al-Quran kepada kita melalui Jibril di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib di atas kita itu beriman dengannya. Khija kita beriman dengan apa? Dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam Allah Ta'ala lafaz serta makna sekali.
bukan makna dengan ketiadaan lafaz ataupun lafaz dengan ketiadaan makna, itu bukan aqidatul muslimin, bukan akidah orang Islam. Orang Islam pergi kata kalam Allahu Jalla wa Ala adalah lafzan wa ma'nan itu min indillahi subhanahu wa ta'ala. Situ tempat bezanya di antara Al-Quran dengan hadis. Al-Quran dengan hadis. Nampak tu tak? Ada soalan mari kata apa beza di antara Al-Quranul Karim dengan hadisul Qudsi. Katanya alim ulama kita buat beza situ sikit, iaitu Al-Quranul Karim lafaz dia daripada Allah, makna dia daripada Allah, dan dicabarkan dengan Al-Quran. Dicabarkan dengan Al-Quran, ditatai, bawa datang kalau kuasa. Ada pun hadis kursi hak kuat daripada kalangan alim ulama kita kata pendapat lafaz dia daripada Allah, makna daripada Allah, kemudian tidak dicabarkan dengannya. Tidak dicabarkan dengannya. Itu perbezaan di antara Al-Quranul Karim dengan hadis kursi. Faham tak? Baik. Kemudian Tuhan kata lagi, ghafiriz zambi wa qabilit taub. Ghafiriz zamb, apa makna ghafiriz zamb? Yakni Allah tu yang mengampunkan dosa. Zamb mana dosa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa. Dosa makna kan? Dosa yang telah kita kerja. Dosa yang kita buat mari. Dosa yang kita kerja mari. Nampak tu tak? Ghafiriz zamb. Tu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa, wa qabilit taub, dan Allah Ta'ala menerimakan taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala menerimakan taubat. Ghafiriz zamb wa qabilit taub. Makna kata Allah Subhanahu wa ta'ala menerimakan taubat. Taubat hak mana? Taubat yang lagi apabila manusia tu ia berdosa, dia minta ampun, Allah Subhanahu wa ta'ala ampun dia. Apabila dia tu gelecah pula, masa mustaqbal, masa lagi akan datang, Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup nak terima bagi mereka yang nak kembalikan diri dia daripada kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala nak terima. Kalau dia salah, Allah Ta'ala itu nak terima. Syarat dia itu nak bertaubatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat ni makna gana? Maknanya yang pertama sekali iaitu kita berasa menyesal terhadap apa yang kita itu salah terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berhenti daripada pekerjaan itu. Kemudian kita azam di dalam hati, kata amba ni tak mau dah nak buat itu perkara yang kita itu salah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah haqiqatut taubah. Hakikat kita nak taubat, hakikat kita nak nak kembali diri kita hak salah jadi betul dengan Tuhan dengan tiga perkara tadi. Yang keempat, kalaulah kita itu ada hak sakut paut dengan nak ada pakai syarat hak tiga tu juga, kemudian tambah satu lagi, iaitu kalau benda tu boleh kita hantar balik, kita hantar balik. Kalau tak kuasa, kita kena minta maaf. Sebab apa? Orang panggil hak anak ada yang sakut dengan kita, kalau kita tak hantar balik ataupun kita tak minta maaf daripada berapa? Daripada kesalahan kita dengan anak Adam itu. Faham gitu? Nak kita faham kata Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa nak terima. Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu kepada anak Adam yang salah ni, nak maaf, nak ampunkan dosa. Ghafiriz zamb. Allah Ta'ala hanya jua yang mengkuasa nak ampunkan dosa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya jua yang dia itu menerimakan taubat daripada kita. Menerima taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi jami'an wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kembalilah kamu, hakmu salah dengan Tuhan tu, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilallahi jami'an. Apa hak kita berasa salah?
Sebab tu kita tak kena serius, tak kena duk kreat, tak kena jadi serabut dengan perkataan orang tu, perkataan orang ni, tak. Yang mengampunkan dosa huwallah wahdahu la syarikalah. Allah Ta'ala hanya jua. Orang tu tak boleh nak buat gitu, tak boleh nak buat gini kepada kita. Sebab tu perkataan manusia tidak ada harga di sisi kita. Kita salah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Harapkan kita itu termasuk di dalam gulungan orang yang berjaya. Berjaya mana kan? Tuhan ampunkan dosa kita, kita boleh masuk syurga. Tu makna berjaya. Bukan mana berjaya orang puji kita. Kan mana dosa kita tetap ada, akhirat esok masuk neraka. Itu bukan berjaya lagu tu. Nampak tu tak? Tu nak kita faham. Jelas kata Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya jua yang dia itu mengampunkan dosa dan menerimakan taubat. Mahma balagat. Lagu mana mahma balagat? Makna kata besar mana pun dosa. Selama mana kita berasa nak taubat, Tuhan nak ampun. Hingga dosa syirik. Tak ada dah. Hingga dosa syirik ni tak ada dah. Tuhan janji tak mau nak ampun dosa syirik. Tapi kalau kita minta ampun daripada Tuhan masa kita dah ada lagi hidup ni, Tuhan beri maaf. Tu dia. Nah, ayat kata Allahu Jalla wa Ala ni kalau kita buat baik dengan dia, dia baik dengan kita. Dia tak serupa makhluk. Makhluk terkadang kita buat baik tak jadi baik. Nampak tak? Ada banyak ke buat baik tak jadi baik. Berapa kumpul sikit yang boleh bila dengan anak jari kata kita buat baik boleh baik. Itu. Sebab itulah kita buat baik kepada makhluk Allah Ta'ala ni kita tak seharap ganjaran balasan daripada dia, jangan harap. Kalau kita harap di situ yang jadi terak kita lah. Kita harap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap daripada Tuhan. Kita buat baik. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Tuhan suruh buat baik. Tuhan kata harap-harap mung tu buat baik itu nak dapat kejayaan. Yakin dengan firman Allah Ta'ala itu, kita buat baik. Buat baik dengan orang. Daripada mana? Daripada gapo tenaga hak kita kuasa. Buat sudah. Wi makan kau, wi minum kau, wi pakai kau, wi duit kau, senyum kau, kecek baik kau, mikir baik kau, kata lagi. Semua kebaikan yang kita dapat daripada pahami syarak kita ni, kita buat baik. Kepada siapa? Kepada orang yang Allah Ta'ala suruh baik daripada kalangan manusia. Nampak tu tak? Suruh baik kepada manusia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Suruh buat baik kepada hamba Allah Ta'ala sebagaimana Tuhan buat baik kepada kita. Kita nak kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tempat yang kita kena gantung pegang we jadi kejap. Faham? Kita gantung we jadi kejap kata dosa kita penuh langit pun, penuh bumi pun. Kalaulah kita minta nak taubat dengan Allah, Allah Ta'ala sanggup nak we taubat, nak we maafkan kepada kita. Taubat mana kan? Ai raja'. Raja'a. Taba bermakna raja'a. Mana raja'a? Mana kata kita telajak. Supaya kita bawa kereta telajak, silap jalan telajak. Kena buat kan? Kena paling kelik. Paling kelik itu apa panggil? Bertaubat. Nampak tu tak? Senang kita. Tak ada kena duk bayar duit ke, tak ada kena duk habis tu habis ni tak. Dengan Allah, akak tangan kepada Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan, aku ampunlah dosa aku minta bertaubat denganmu, aku ni gini, aku ni kecek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu hakikat yang nak kita itu jadi berjaya dalam hidup. Bukan hakikat sebagaimana mendok royak berapa kali dah tulis dalam Facebook kan ada share lagi. Sebar lagi. Gini gitu. Itu bukan jalannya nak menyelesaikan masalah ada sebab dalam hati dan masalah berlaku dengan diri kita. Tidak. Tu tak? Sebab tu lah serabut mari ni daripada apa? Minazam. Daripada berdosa. Serabut dia pasal serabut gitu, serabut gini. Nampak tu tak? Sebab tu kita dengar ada ayat Quran kata ghafiriz dzam. Allah Taala ampun dosa kita. Hak dulu-dulu kita gini-gini tak ampun. Minta ampun. Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata olehmu ya Nabi Nuh kepada royak. Suruh Nabi Nuh tu royak.
Suruh minta ampun kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu kana ghaffara. Apa makna ghaffara? Bersangat nak ampunkan dosa. Tuhan nak maaf. Tuhan nak ampun. Tuhan nak pelepaskan kita. Tuhan nak Itu perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Dengan ilmu ni lah kita boleh jalan betul. Kalau kita tak jalan tak betul, nasallahu taala as-salama wal afiyah. Baik. Tanzih ghafiriz zambi wa qabilit taub. Kemudian Tuhan nak ayatkan kepada kita. Tuhan nak ayat apa? Tuhan kata syadidul iqab dzit tauli. Tu dia. Kita duduk di antara ni, umur manusia ni kita nak muamalah, nak mendekati Allah Subhanahu wa taala kena ada dua perkara ni. Lagu mana? Berarti tengok kita kata. Berarti kata syadidil iqab. Apa makna syadidil iqab? Allah Subhanahu wa taala tu yang sangat beratnya azabnya. Azab Tuhan ini syadid. Berat. Hebat. Dahsyat. Pedih dan sebagainya. Syadidul iqab. Syadidil iqab. Bagi pihak syadidil iqab, bagi mereka yang takabur, bagi mereka yang tak pandai nak terima kasih, bagi mereka yang pilih dunia di atas akhirat, bagi mereka yang paling daripada ajaran Allah dengan sebab tu sebab ni kerana nak pilih habuai hidup dunia yang tak kekal, ia jang nak paling, ia sanggup nak paling. Hak lagu tu Tuhan kata syadidil iqab. Allah Subhanahu wa taala akan Tuhan janji kata orang lagu tu aku akan seksa sedahsyat-dahsyat seksa. Takabur. Tahu kata salah tapi degil duduk situ. Orang kata makan reba tak leh lah. Tak makan reba bila nak kaya. Orang kata janganlah hipik tanah orang. Kalau tak hipik tanah orang, kita bila nak tanah kita nak luah. Kita kata buatlah kebajikan kata, kalau buat kebajikan buat apa, duit kita kerja duit makan apa kau orang. Sifat yang keluar tubik daripada hati yang mati. Tuan tak mati lagi tapi hati itu mati, seolah kata jasad dia tu kubur bagi diri dia dah. Bagi roh dia tu. Duduk dalam kubur dah. Sebab apa? Sebab hati tu mati. Apa boleh mati? Makan benar haram. Orang makan benar haram ni nah, ya Allah ya Tuhan aku. Allah lah punya tahu. Orang makan benar haram walaupun kaya beratus-ratus juta pun dia tak selamat. Dia akan makan diri, makan anak cucu. Dan orang yang masuk duk serak duit haram tu pun akan kena juga. Tak salah. Duit haram rupa lagu mana banyak. Sebagaimana akhir zaman Nabi SAW ni royak dalam hadis yang sabit daripada baginda, yakni orang sekarang ni tak ada beza dah nak cari duit asalkan boleh. Mari jalan mana, kok mana, halal ke haram. Kalau saya kata aku maisun, aku tak pada dah. Boleh aku kan sudah lah. Tu dia. Nak kita faham kata zaman kita tu gitu. Tapi tetap hukum Allah Jalla wa Ala, orang yang makan benda haram fannaru aula biha. Allah Taala tu api tu utama dengan daging yang tumbuh daripada makan harta yang haram. Pana awak gua. Maka lagu tu Allah Taala kata aku ni syadidil iqab. Bersangat kuat. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah marhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alina qadir. Ya Allah Tuhan, kita tak kuasa ni nak tahan ni. Nah, dan mereka yang pilih dunia. Pilih dunia rupa macam mana? Yakni jual agama dengan habuai dunia. Tu mana pilih dunia. Ada zaman kita banyak. Rupa tu banyak. Kalau sebut tu takut jadi setuh.
Tapi kita nak waris sifat lah. Nampak tu tak? Nak kerja di satu kedai ke, di supermarket ke gapo, sanggup buat janji dengan tuai kedai, dengan tuai pasar, kata tak semaya pun tak apa. Yalah. Tak tutup aurat pun tak apa. Ha? Hari ni kata, oh dasar agama ni payah nak duduk. Tak mau masuk cara mikir sekularisme katik lah, liberaliyun katik lah. Nah, dan sebagai banyak lagi lah cara-cara mikir yang pelik-pelik tu. Jadi hukum agama jadi mundur, nampak ke? Nampak di sisi dia lah, nampak jadi mundur. Itu makna kata bal tu'thirunal hayatad dunya. Hati dia makan dah dengan apa? Dengan kesihatan dunia ni. Jerak masuk, tak tubik lah. Orang lagu tu Tuhan kata, wahai hamba aku ni syadidil iqab, bersangat seksa jangan kacau. Nampak tu tak? Jangan kacau. Syadidil iqab, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala royaklah di dalam Al-Quran. Tuhan kata, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Surah Ghafir ni ayat Ghafiriz Dzam wa Qabilit Taub, Syadidil Iqab ni duk di atas dua bantasan, dua timbangan. Timbangan apa nama? Di antara menggemarkan dan menakuti, di antara janji baik dengan janji tak baik. Maka kita sebagai manusia yang berakal, bolehlah kita faham daripada ajaran Islam kata, diri kita jangan harap sekarang, jangan takut sekarang. Kena duduk di antara harap dan takut. Boleh jadi sama. Duduk di antara takut dengan harap ni, boleh jadi sama. Takut katik, harap katik. Kenapa? Kerana ayat Quran mari gitu di dalam syariat kita. Nabi ibadi, ayat ni mentafsirkan oleh ayat suratul Hijr, ayat yang ke-49 dan 50. Tuhan kata, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Royak olehmu ya Rasulullah kepada hamba-hamba aku tu. Hamba-hamba aku makna manusia tu, yang beriman tu, yang dia itu apa nama, reti kata dia tu makhluk yang dhaif, ada Tuhan yang menjadi, yang mengadakan dia yang kuat, yang hebat tu. Nabi ibadi anni, sesungguhnya aku ni anal ghafurur rahim, aku ni sangat mengampun, lagi sangat kasih siaplah, merahmati. Kalau kita berdosa, tak ada kena duk jadi putus asa. Kalau kita berdosa, kalau kita tak ada tempat nak gantung, kalau tak ada pia pun jadi ambil berat dengan kita, kita jangan putus asa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. La tayasu mir rauhillah. Jangan kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana tiap-tiap perkara kalau kita gantung dengan Allah Jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh, pasti ada jalan keluar. Malaikat kita tak tahu gapo, ilmu pengetahuan pun tak ada. Yang berlaku zaman kita ni banyak daripada bunuh diri, daripada mendaratkan diri, daripada menyepitkan hidup dia dengan sebab apa? Dengan sebab kita ni jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada ajaran Allah Jalla Jalaluh. Apa boleh kata jauh? Kerana kita tak mendekati hukum syarak. Tak tahu hakikat kita mari buat apa, hidup buat apa, hakikat dunia, hakikat akhirat kita tak tahu. Apabila tak tahu situ, sengka kata apabila kita tak gantung dengan agama, jadi luahlah kita hidup dunia. Tak. Dunia adalah dunia, sepek situ. Kalaulah dunia
Luas. Dalam arti kata kita tak kena bergantung dengan syarak. Ikutlah aku nak buat gapo. Seumpama orang tak beriman. Orang kafir tak bunuh diri ya. Kalaulah dunia tu luas. Kalaulah dunia itu luas sebagaimana duk lahung-lahung hari ni, jangan kita bergantung dengan ajaran kita ni bebas. Kita nak jadi lagu mana ikut kita, diri kita, hak kita. Lagu mana jadi? Akhir sekali apabila sutuk bunuh diri. Itu tandaan besar sekali kata dunia adalah dunia. Sepek situ. Walaupun kita tak mau nak royak kata sepek, nak kata luas, ya sepek situ. Maka cuba cari mari apabila orang reti hakikat dunia, reti hakikat hidup, reti hakikat akhirat, cuba cari mari. Kalau tak ada nak makan setara mana pun, dia nak menyakiti diri dia, nak bunuh ke, nak gapo ke, ada ke tak ada. Nak cari dalam sejarah sorang pun tak boleh. Tapi syarat orang tu orang faham agama, tak ada. Sebab akhirat tu luas. Allah Ta'ala pertalian dia luas. Putus asa tak ada. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Tahu hakikat tu boleh duduk dalam dunia. Kalau tak tahu, sepek situ. Jadi tak ada jalan nak wujud di luar, tak ada jalan. Ya sepek. Lagu-lagu mana pun ya sepek. Ini perkara yang nak kita sebagai manusia yang beriman, kata kita ada Tuhan, ada ajaran, adanya jalan keluar, tidak sutuk. Ajaran kita dan Tuhan kita lebih agung, lebih hebat, lebih daripada hak mana-mana lagi kuasa dia. Dan boleh kita ambil faedah daripada jalan ni ini kalau kita gantung untuk kena cara. Hasil. Wa anna azabi huwal azabun alim. Dan sesungguhnya azab aku ni iaitu azab yang sangat pedih. Duk molek nah. Dalam dunia aku wi belaka dah kamu tu. Mu nak gapo aku wi mewah belaka dah. Nah, wa atakum mimma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Aku bagi semua dah benda hak mu nak tu. Wahai manusia, aku bagi belaka dah kepadamu. Kalau mu nak bila nikmat aku, bila tak habis aku wi kamu. Tapi ingat nah, duk dalam dunia jangan zalim nah. Jangan zalim nah, jangan zalim kepada aku, jangan zalim kepada dirimu, jangan zalim kepada saudaramu. Jangan zalim kepada binatang, jangan zalim kepada orang dakwah kata hemu, jangan zalim. Karena katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang sabit pada baginda, "Innadh zulma zulumatun yaumal qiyamah." Sesungguhnya zalim iaitu gelap, tak jumpa cahaya di hari akhirat esok. Bagaimana kita nak masuk syurga kalau kita duduk dalam kegelapan sebab zalim? Dan ingat apabila kita berlaku zalim, Tuhan kata wa anna azabi huwal azabul alim. Dan sesungguhnya azab aku ni iaitu azab yang sangat pedih, sangat yang dahsyat. Dalam ayat hadal Ghafir ni syadidul iqab, bersangat teh. Maka ya Allah, lepaslah kita daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita itu sebagai hamba yang lemah, yang tak lepas daripada-Mu ya Allah, yang tak boleh nak lari daripada Mu ya Allah. Lari daripada Mu kepada Mu lah. Tidak nak lari ke lain. Tak lepas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kamu itu bersangat terhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak seni. Nak seni tupai Tuhan. Nak hebat tupai Tuhan. Nak sihat tupai Tuhan. Nak mewah tupai Tuhan. Nak dunia tupai Tuhan. Nak akhirat tupai Tuhan. Semua tadi Allahus Samad.
Allah Ta'ala tepat tumpu semua. Nak gapo? Kembali klik pada dia. Cuma kita punya ilmu pengetahuan bagaimana kita nak mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana. Karena Tuhan kalau kita buat baik dengan dia, dia Ghafurur Rahim. Tapi kalau kita itu dengan dia, Syadidul Iqab. Makna kata kalau kau ni kalau kita jalan kau ni okey, kalau jalan kau ni tak okey. Pisah dua mata. Ya luka itu luka ni. Kalau lah kita pandai guna, okey boleh pedah bagi kita. Setelah daripada tu Allah Subhanahu wa Ta'ala nak rayakkan kepada kita sebagai ayat yang terakhirlah, kita nak ambil 3 ayat di sini, iaitu Zittauli. Zittaul. Apa makna Zittauli? Yakni yang melimpahkan kurniaan. Allah Ta'ala itu melimpahkan kurniaan. Lagu mana tengok sini? Berkata beberapa orang daripada kalangan ulama tafsir yang nak memberikan pengertian makna Zittauli mana macam mana. At-taul, zi itu mana ampunya. At-tauli mana sa'ah wal ghina. Mana luasnya rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhan cedekkan bagi hamba ni, dan terkaya ia daripada hamba. Makna kan? Kita nampak dulu di dalam akal fikiran kita. Makna ia cedekkan rezeki bagi kita. Qala subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada perkara yang dah mengakak di atas muka bumi ni, bukan manusia sekarang. Bahkan semut yang ada di dalam batu yang gelap gelita, hitam lagi semut tu, Tuhan rezekikan dia. Bagaimanakah dengan manusia? Tuhan itu cerdas. Semua rezeki itu biyadihi, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan nak beri, Tuhan nak beri rezeki tadi tu. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah SWT cedekkan rezeki. Tuhan cedek banyak rezeki, tapi huwal ghani, akan tetapi dia itu terkaya daripada kita. Macam mana? Makna kata Tuhan nak beri ya kita. Tuhan tak ada nak gapo daripada kita. Tuhan tak ada nak beri kita tu makan ke dia. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Ta'ala ni yang dialah nak beri makan kepada kita, yang dia nak beri minumkan kepada kita, yang dia nak beri pakaian kepada kita, yang dia nak beri tempat kediaman kepada kita, yang dia nak beri penawar bagi kita. Dia belaka. Tapi kita nak beri gapo atas kepada dia? Satu perkara apa tak nak beri gapo. Satu perkara apa Tuhan tu tak ada nak daripada kita. Kalaulah manusia semua ni tak mau nak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau manusia tak beriman walaupun seorang pun, tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala ada ampunya yang ada di langit dan di bumi. Mung aku tak ada berhajat sikit pun. Tu dia. Tu huwallah. Itu Allahu Jalla Jalaluh, Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Allahu Jalla wa Ala. Kemudian Tuhan kata zittauli bermakna sa'ah wal ghina. Dan Allah Ta'ala itu kaya. Rezeki dia luas dan kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Tuhan kata fa'atba' sababa. So kita ambil dengan asbab. Asbab macam mana? Cuba kita tengok burung. Bangun pagi, tubik daripada sara dia, biar dia ni tak ada makan nega apa. Biar tak ada gapo sekarang. Tapi dia terubah lagi. Luar daripada tempat dia, kamar dia petai karya dia kelik penuh.
dengan makanan di dalam ni. Manusia, cuba kita perhati kepada binatang. Burung ni ada hebat berkaitan dia dengan diri manusia. Mula orang anak ada ni tak pandang nak sipel lagu mana mayat tu hatta burung. Fa ba'athallahu ghuraban. Allah Taala hatta burung gagak. Mari hajar kata nak buat lagu mana. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bak tawakal. Kalau mung tu sebenar-benar tawakal di atas aku, nascaya supa dengan aku tu nak merezkikan kepada burung. Tubik daripada tempat dia, pergi cari makanan, kelik mari balik petang penuh dengan makanan di dalam biar dia. Burung hudhud dengan Nabi Sulaiman alaihi salam ada pedah. Di antara burung tadi itu, jenis burung tu berkaitan dengan hidup manusia yang mengajar kita banyak perkara. Kalau kita tengok di dalam perbahasan para ulama tentang jenis burung dan perkaitan dia dengan diri manusia, Allah Subhanahu wa taala suruh kita tengok, ambil dengan asbab. Tubik. Gi dengan cara buat dengan ada uneh-uneh, insya-Allah taala akan dapat. Kalau kita pakai duk riba tangan gak tu, tak kena duk kecek lah tu tak leh po. Dak itu ya, manusia kita di antara rajin dengan malas. Kalau malas ikut kerja gapo pun tak jadi. Hak rajin ni buat gapo apa ya jadi, sebab usaha dia. Kamu dia dunia ni ingat nah. Dunia ni tepat tu hawi di atas asbab. Macam mana? Makna kata kalaulah kita mengambilkan dengan asbab, tak kira kita ni orang pesen mana, email tak berimeh ke, boleh semata-mata. Tu dunia. Itu hakikat dunia. Adapun hakikat akhirat, tu lain, untuk orang berimeh saja. Cuma terlupa terkadang kita orang berimeh tak mau nak mengambilkan dengan asbab. Itu adalah perkara yang jadi gelecoh dalam masalah fahami. Kemudian Zid Tauli katanya Qatadah Ibnu Da'amah As-Sudusi, tokoh tabi'in, aizzin ni'am, ampunyo nikmat-nikmat, wal fawadil, dan kelebihan-kelebihan. Dan dia tu apa makna Zid Taul? Ai annahu mutafaddilu ala ibadihi. Allah Ta'ala lah yang mengkurniakan rezeki, pangkat, kemewahan, kesenangan, sehat dan sebagainya daripada nikmat-nikmat tu hawi kepada manusia yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia tu sebagai hamba dia. Tu hawi. Ni nak wi kita faham molek. Sebab itulah kita ni suruh saja. Lagu mana pendirian kita apabila Allah Subhanahu wa taala itu berikan nikmatkan kepada kita benda tersebut, kita ni sebagai manusia ni pendirian macam mana? Hendaklah kita berasa syukuri nikmat hak tu hawi kepada kita. Nak syukur pasti kena kenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita kenal Allah Subhanahu wa taala, kita kuasa nak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa hak tu beri. Tak kira. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada perkara yang kita hasil ni malaikat semua tu daripada Allah. Gapo mati? Wahai tok guru, bila? Rumah tangga bahagia, nikmat, nikmat. Tubuh sihat, jasad kita sihat, nikmat, nikmat. Anak soleh, solehah, nikmat, nikmat. Ada makan ni dalam rumah, nikmat tak nikmat, nikmat. Boleh tidur jenera, tak ada serabut, tak ada jadi tu tak nikmat, nikmat. Gapo lagi? Pangkat, kebun, gapo lagi? Kereta, tempat kerja, kawan yang baik, jiran yang baik, semua tu nikmat belaka. Itu mana nikmat daripada Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat kita boleh semua tadi malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pana awak lagu mana wi benda tu kekal dengan kita. Nak wi duk sekali dengan kita. Nak wi dia tu
selama-lama bawa kita sehingga kita nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak lagu mana kita jaga dia? Jaga wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kena bawa data sifat syukur. Syukur mana kana? Makna pandai terima kasih kepada Allah. Pandai terima kasih kepada Allah lagu mana? Tuhan kita mewah dalam kerja. Kita adanya tenaga. Kita ada pangkat. Nak buat lagu mana pangkat? Nega kita, duit kita. Rain kita, cara mikir kita, gapo lagi? Buat jalan Allah Subhanahu Wa Taala sekadar mana kita kuasa. Aku ada pangkat banyak, aku tolong orang mengaji. Agama. Buat apa nama sedekah jariah ke apa nama dan sebagainya daripada amalan-amalan kebaikan yang Tuhan itu kita buat satu bucu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah benda tu dinamakan syukur. Kalau dapat kita sihat, kita semaya ber pun jadi awal. Zikir pun ada, mulazamah, baca Quran pun ada. Sedekah pun ada, wi makan pada pakai miskin pun ada. Senyum pun ada, bercakap pe molek pada tu rupa-rupa syukur. Rupa-rupa syukur kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Kalau nak win nikmat tu kekal dengan kita, tu cara dia. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalaulah kita paling kita dapat nikmat tapi kita tak mau nak khidmat nikmat hak Tuhan di atas jalan ni hak Tuhan. Apa kita kena khidmat tu Tuhan kita dah? Itu panggil cobaan. Cobaan ya Allah Taala tengok nak tengok atas kita guna lagu mana. Benda tu benda hak Allah. Sebab tu datang pada hadis dia kata al-mal malullah. Harta Tuhan, nak tengok kita nak guna lagu mana. Sebab tu kena faham cara kita nak guna, cara kita nak ambilnya faedah daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, kerana Tuhan itu di atas wajah, di atas jalan Tuhan nak cobakan kita. Itu makna zitauli. Kemudian la ilaha illahu. Lepas daripada tu Tuhan nak pujikan diri dia. Nak panggil manusia, nak kita tu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah tunduk kepada lain, tunduk pada Tuhan hanya jua. Tuhan kata mana? La ilaha illahu. Tidak ada umpama bagi semua nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Tak ada sama. Pada hakikat tak sama. Dan tidak ada Tuhan yang patut layak kita mengabdikan diri malaikat Allah hanya jua. Dan tidak ada Tuhan yang dak bercarakan, yang dak menikmati, yang dak berikan rahmat pada kita, nikmat pada kita, malaikat Allah hanya jua, lain pada ni tak ada. Hak tu hendak nak kita faham, hak tu hendak nak kita itu tahu kata cara manakah kita itu nak mendampingkan diri, nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kita mulia. Bukan nak kita itu jadi tak mulia. Mulia macam mana? Hanya pada Allah Taala. Aku sujud, aku ibadat, aku minta, aku harap, aku ni. Pada cara mutlak Allah hanya jua. Makhluk sekadar mana hak Tuhan buka pintu, boleh setara dengan makhluk. Wak kira sekadar tu, tak tu. Hanya lebih daripada tu? Tidak. Lepas daripada tu, sudah daripada Tuhan riwayat kata, ya wak turunkan Al-Quran. Nah, Tuhan itu bersifat dengan perkasa, bersifat dengan ilmu. Tuhan itu ampun dosa, Tuhan itu terimanya taubat. Tuhan riwayat kata dia itu bersangat bersangat berapa? Bersangat seksa. Tuhan riwayat pula kata dia inilah yang nak merezekikan, nak bercara. Aku jadi kamu tak usah bosan, aku sendiri nak bercara kamu. Cuma mu ambil dengan asbab, mu jumpaklah dengan rezeki kamu. Tidak ada Tuhan yang nak bercarakan mu. Nah, malaikat dia. Sebab itulah dia tak ada campur cara mu dengan mana-mana. Mu tu hendak ibadat kepadanya hanya jua tunggal, tidak ada lain daripada ni. Lepas daripada tu ayat ni hak akhir, wa ilaihil masir. Kepadanya lah, makna kan kita akan kembali.
Kembali buat apa ya Allah? Kembali nak tengok kata, nak ambil balasan. Ya Allah Ta'ala wikan nikmat tadi itu kepada kita, kita guna jalan mana? Kita guna jalan mana? Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dalam hadis yang sabit pada baginda kata, la tazalu qadamu 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Makna kaki kita, makna kata tak boleh nak jadi jakoh pergi ke depan ataupun nak hunur, duk tak ada situlah. Setengah ulama tafsir kata kita tak boleh nak masuk syurga, nak dapatnya bahagia hatta yus'al an arba'. Malaikat kena tanya 4 perkara. Gapo? Yang pertanya an umrihi, daripada umur dia. Fima afnah. Umur kita buat gapo tu? Wa an syababihi fima ablah. Kita muda, kita buat gapo tu? Wa an ilmihi, daripada wa an ilmihi fima ya'mal. Apa dia amal dengan ilmu dia? Wa an malihi, dan daripada harta dia, min aina iktasabta wa fima anfaqta. Daripada mana mu hasil duit tu, dan daripada jalan mana mu belanja duit tu, harta tu. Itu mana kata wa ilaihil masir. Kita dah sebut mati tapi menegah raya tak berhenti. Nampak dah tu? Ni. Hei manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, ni hakikat. Wa ilaihil masir, kepada Allah Ta'ala kita kena kembali. Pasti kena jumpa dengan Allahu Jalla wa Ala satu hari untuk liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Supaya Allah Ta'ala itu membalaskan tiap-tiap diri apa yang seorang itu kerja. Allah Ta'ala sangat tercepat dalam masalah kira tak apalah cepat tak cepat, tapi kita ni nak lucuk daripada seksa, kan nak duduk tempat bahagia dalam syurga kan macam mana, terhenti di atas kita pakai hidup di atas muka bumi yang kita ada sekarang. Itulah sedikit daripada ayat Al-Quranul Karim daripada suratul Ghafir. Lagi kita akan masuk ayat yang keempat. Ayat wapakah orang kafir tadi itu tak mau nak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia dah terlekat mana? Gapo sebab dia ditafsir nak beriman dengan Tuhan, sedangkan dia tahu kata di sana adanya Allah, ada Tuhan yang menjadi. Tak boleh nak jadi perkara ni nak ada dengan tabiat, sebab tabiat tu benda hak tak ada. Nak ada lagu mana? Benda tak ada nak jadi ada lagu mana? Sebab tidak ada Tuhan yang mengada. Ini tepat yang kita nak lagi akan tengok dalam ayat kata ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Macam mana? Insya-Allah Jalla wa Ala pada perjumpaan kita sekali ini, mudah-mudahan kita diberi taufikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beri hidayah dengan isi kandungan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. As'alullah Subhanahu wa Ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.